在线上所有一起参加这个选举研生班的各位的同工长子传道，还有弟兄姊妹们，大家平安。感谢我们今晚再一次能够回到这个课堂，在一起学习分享的单语书。好，那今晚我们需要进入这个但以理书的这个第9章。Malam ini kita akan masuk ke Daniel pasal 9. 我们之前已经上了2堂课。Sebelum ini kita sudah pun mengikuti 2 kelas. 曾经经过了这个7章、8章。Kita sudah pernah melihat pasal 7, pasal 8. 我们都知道这个7章和8章呢，是在但以理书5章之前的记录。Kita tahu pasal 7 dan pasal 8 ini ada tercatat di dalam pasal 5. 那第9章呢，是在5章结束的以后。Pasal 9 merupakan sesuatu yang dimulakan selepas pasal 5. 9章是但以理书5章以后。Yaitu pasal 9 adalah selepas kitab Daniel pasal 5. 对，好，那我们来看一下第9章的一些分段。Kita lihat kepada pembahagian pasal ke-9 ini. 我们要知道在这个这个可以关掉吗？我看看。不能，知道，无所谓。好，那我们再来看看这个第9章的这个大家在荧幕上看到的个资料，我把它分成3个部分。Kamu sudah dapat lihat pembahagiannya ini di pasal 9 di atas screen kamu. 就是9章第1节到第2节这个部分是耶路撒冷荒凉70年的体现。Itu di bagian 1 pasal 9 ayat 1 hingga 2 adalah berlakunya timbunan puing 70 tahun di Yerusalem. OK， 好，抱歉有一点这个技术上的一些大家看了9章第1节和第2节，就是耶路撒冷荒凉70年的体现。Kita lihat pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu berlaku atas timbunan puing Yerusalem selama 70 tahun. 然后9章3一直到19节就是但以理禁食、祈祷、神认罪、求恩。恢复这个耶路撒冷。Pasal 9 ayat 3 hingga 19 puasa berdoa kepada Allah, mengakui dosa dan memohon anugerah memulihkan Yerusalem. Ini doa Daniel. 那第3部分呢是这一章里面比较关键性也比较难解释的这一部分。Pasal 9 ayat 20 hingga 20 dan 27 adalah sesuatu yang lebih susah untuk dijelaskan dan difahamilah dalam pasal ini. 就是20节到27节的70个7的那个预言。Pasal 9 20 hingga 27 nubuat tentang 70 kali 7 masa itu. 好，那我们现在来看9章的第1节那个开始就告诉我们那个时间。Sekarang kita lihat permulaan di pasal 9 memberitahu kita tentang masanya. 第9章的第1节米底亚主亚哈水如的儿子大流士
立为加勒底国的王元年。 Di pasal 9 ayat 1, pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. 第二节说，就是他在位第一年。 Edom memberitahu pada tahun pertama kerajaannya. 那9章第1节就开始介绍了这个王。 Pasal 9 ayat 1 sudah mula memperkenalkan raja ini. 米底亚王大流士。 Raja Media yaitu Darius. 那到底这个王是谁呢？ Sebenarnya siapakah raja ini? 那我们再看这个5章，Kita lihat di pasal 5, 5章的31节。 pasal 5 ayat 31, 米底亚人大流士年62岁，取了加勒底国。 di pasal 6, 6章第1节了。 pasal 6 Kalbian pasal 6 ayat 1, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. 所以这里说米底亚人大流士。 Di sini mengatakan Darius orang Media. 那9章第1节跟5章的31节是，应该都是同一个人啦。 Jadi pasal 9 ayat 1 dengan pasal 6 ayat 1 BM sepatutnya adalah orang yang sama. 所以11章我们再看11章， Kita lihat di pasal 11 第1节啊， ayat 1, 也有说，当米底亚王大流士元年， yaitu ketika orang Darius ini memerintah, dalam pemerintahan Darius orang Media itu. 也有说米底亚王大流士。 Juga ada mengatakan tentang Raja Darius orang Media. 好，所以到底这个米底亚王大流士是谁呢？ Sebenarnya siapakah Darius orang Media ini? 好，那我们很肯定的哈，这个大流士绝对不是那个大流士一世的那个王。 Yang kita pasti adalah Darius ini bukanlah Raja Darius yang 大流士一世 Darius 绝 satu 对不 itu. Darius atau 第六个 Darius 那个，第六个。 yang nomor 6 itu. 因为这个表我上个星期有给大家看过的， Sebab jadwal ini telah diperlihatkan kepada kamu minggu lalu. 是波斯帝王的一个程序，那个皇帝的那个历史。 Yaitu sejarah ringkas raja-raja Persia. 如果你看第4的那个就是古列。 Kalau kamu lihat yang keempat itu, yaitu Koresh. 这个古列呢，其实就是让选民回去回耶路撒冷的那一个王。 Dia adalah raja yang membenarkan orang Israel pulang ke Yerusalem. 这个王也曾经是打败了这个巴比伦帝国的。 Jadi raja ini pernah menumpaskan Empire Babel. 所以这是波斯的帝王。 Jadi ini adalah Raja Persia. 所以他绝对不是波斯帝王的那个第6个的那个大流士一世，不是他。 Dia pasti bukan Raja Persia yang ke-6 itu. 因为这个大流士一世波斯王是在主前的522到486。 Sebab Raja Persia, Raja Darius 1 ini, dia ada masanya adalah dari tahun 522 hingga 486 sebelum Masehi. 那这个第6个的那个王其实是跟就是重修那个耶路撒冷城墙的这个皇帝有关。 Raja ke-6 ini, nomor 6 ini ada kaitan dengan raja yang membenarkan orang Israel kembali membaiki tembok kota. 那如果是这样的话，9章跟但以理书9章第1节还有5章31节的这个大流士是谁呢？ Kalau demikian, Darius di pasal 9 ayat 1 dengan di pasal 6 ayat 1, siapakah sebenarnya dia ini? 好，如果我们注意这个时间，应该是主前的538年。 Kalau kita perhatikan masanya, ya adalah kira-kira 538 tahun sebelum Masehi. 为什么会这个时间呢？ Mengapakah ini masanya? 因为这个时间就是5章5章，你看，我们来看这个28节Masanya adalah di mana, coba kita lihat di pasal 5 ayat 28.
比类斯就是你的国分裂归于米迪亚人和波斯人。 Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. 所以但以理这个时候他就在交替换王的时候巴比伦王波沙撒被毁掉，然后就有米迪亚和波斯王取代。 Pada ketika ini Daniel memang ada di sana, di mana Raja Belshazzar kerajaannya itu kedudukannya itu telah digantikan dan diambil oleh orang Media dan Persia. 所以波斯马代就是波斯还有米迪亚取代了这个巴比伦帝国。 Jadi Media dan Persia telah menggantikan Empire Babel. 但是但以理没有，还是在位上。 Tapi Daniel tidak digantikan, dia masih dalam kedudukannya. 所以为什么我们中文圣经6章第1节其实那个马来文圣经他就把那个年代放进6章第1节。 Kalau kita bahasa Melayu, tahun itu telah diletakkan di pasal 6 ayat 1. 因为6章开始的其实就是那个大流士王了。 Sebab bermulanya pasal 6 adalah tentang Raja Darius, 也就是那米迪亚王。 yaitu Raja Media. 我们再看6章的28节。 Kita lihat pasal 6 ayat 28. 6章28节。 Pasal 6 ayat 28. 如此，这但以理当大流士王在位的时候，和波斯王塞鲁士或者是那个古列在位的时候，大享亨通。 Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Maaf, yang terakhir ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh orang Persia itu. 对，大家有看到大流士王还有那个波斯王。 Di sini kita nampak yaitu Raja Darius dan orang Persia. 这个大流士就是米迪亚王了。 Darius ini adalah Raja Media. 然后这个塞鲁士或者是叫古列是波斯王。 Dan Koresh ini adalah Raja Persia. 再看这个但以理书的第1章。 Kita lihat lagi Daniel pasal 1. 但以理书1章的21节。 Daniel pasal 1 ayat 21. 到塞鲁士或者是这个古列了王元年，但以理还在。 Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. 所以这个 Koresh 这是古列或者是塞鲁士他的第1年，也就是什么呢？但以理书5章的最后节的那个时候。 Jadi tahun pertama pemerintahan Koresh di pasal 1 ayat 21, masanya itu adalah ketika masanya ketika di Daniel pasal 6 ayat 29. 那个是就是波斯马代、波斯米迪亚取代了巴比伦国。 Yaitu di ayat terakhir pasal 5, di mana orang Media dan Persia mengambil alih Empire Babel. 所以那时候就是波斯王古列或者是塞鲁士第1年。 Itulah tahun pertama Raja Media ataupun Raja 不是米迪亚，波斯王 Raja Persia. 对，古列 dan Raja Koresh 或者是塞鲁士 Cyrus ataupun Cyrus. 就是他的第1年。 Itu tahun pertamanya. 同时也就是米迪亚，就是米迪亚王马代王了就是那一个大流士。 Nah, pada masa yang sama itu adalah pemerintahan Raja Media yaitu Darius juga. 对，所以波斯王是古列，米迪亚王就是大流士。 Jadi Raja Persia adalah Darius. 波斯王是古列。 Raja Persia adalah Koresh. 对，那米迪亚王就是大流士。 Media adalah Darius. 对，就是这样所以要给大家知道说，9章的这个第1节，也就是主前的538年。 Untuk memberitahu kalian bahwa di pasal 9 ayat 1 itu adalah tahun 538 sebelum Masehi. 这个时候这个但以理他开始从耶利米先知所写的话看到这个预言。 Pada masa inilah Daniel telah melihat apa yang ditulis oleh Nabi Nehemia itu.
不是你耶利米亚 maaf Nabi Yeremia maaf 耶利米哈，耶利米先知 Nabi Yeremia 哦，就论到这个耶路撒冷必须荒凉被掳，他们被掳70年，然后要伪满，然后要回归。tentang Yerusalem akan ditimpah timbunan puing dan ditawan ke Babel selama 70 tahun, lepas itu akan kembali ke Yerusalem. 对，这个我们可以从耶利米先知书看得到。 Ini dapat kita tengok dari kitab Yeremia. 耶利米先知书的25章 Yeremia pasal 25 11节， ayat 11. 耶利米书25章12节11节， Yeremia pasal 25 ayat 11. 这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦王70年。 Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 12节， Ayat 12. 70年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并加勒底人之地，因他们的罪逆，使那地永远荒凉。这是耶和华说的。 Nah, kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. 对，再看多一节啊，耶利米先知书的29章 Yeremia pasal 29第10节， ayat 10. 29章10节， Pasal 29 ayat 10. 耶和华如此说：为巴比伦所定的70年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩源，使你们仍回此地。 Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, perlulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 感谢主哈，这个但以理他在算了哈，到这个时间呢，正好是被掳了70年嘛。 Syukur kepada Tuhan, Daniel memang ada membuat perkiraan dan sampai masa ini sudah tepat 70 tahun. 他一直抓着这个神的曾经借着耶利米先知的预言的这个应许。 Dia terus berpegang kepada janji Tuhan yang pernah dia buat dengan Nabi Yeremia. 所以这个70年满了，那他现在就要等到底神就是说答应了哈，这个应许会应验。 Nah, sekarang sudah genap 70 tahun, dia mau lihat apakah janji Tuhan ini akan digenapi atau menjadi kenyataan. 那怎么知道呢？ Macam mana boleh diketahui? 所以接下来呢，第3节， Ya, seterusnya di ayat 3. 所以9章3到19节，他就禁食祈祷。 Jadi pasal 9 ayat 3 hingga 14 dia berdoa dan berpuasa. 禁食祷告的时候，恳求神怎么样？他所说过的这个要应验。 Dia berdoa dan berpuasa, yaitu di mana dia meminta Tuhan, yaitu apa yang pernah difirmankan Tuhan itu dapat menjadi kenyataan. 好，所以这里是但以理先知很丰富的一种祷告。 Di sini merupakan satu doa Daniel yang sangat berkelimpahan ataupun sangat padat. 我们都知道但以理书第6章， Kita tahu Daniel pasal 6. 那是说到但以理是非常爱祷告的人， Mengatakan Daniel seorang yang sangat suka berdoa. 一天3次的把窗户就是打开看耶路撒冷，跪在神的面前祷告感谢。 Nah, 3 hari dia berdoa dengan membuka tingkap dan menghala ke Yerusalem. 不是3 hari，一日3次。 Maaf, yaitu 3 kali 1 hari. Dia buka tingkap, menghala ke Yerusalem, berdoa kepada Tuhan. 对，这是但以理的祷告， Inilah doa Daniel. 这是很出名的6章第10节 Ini sangat terkenal di pasal 6 ayat 10. Ayat 4. 6章11。 Pasal 6 ayat 11. 我们的是6章10节了哈，所以那里就说到但以理一日3次祷告神。 Kitab BM pasal 6 ayat 11, yaitu Daniel 1 hari 3 kali berdoa kepada Tuhan. 差一点被人抓嘛哈， Hampir-hampir dia ditangkap. 但是他还是那么的恳切不变的祷告神。 Tapi dia tetap bersungguh-sungguh dan tidak berubah. 所以他的祷告是什么呢？就
可以给我们看到9章里面的内容。 Jadi doanya itu adalah yang dapat kita lihat kandungannya di pasal 9. 因为这个时候但以理的祷告是因为他看见耶利米先知的那个预言。 Jadi doa Daniel kali ini adalah di mana dia telah melihat nubuat Nabi Yeremia. 好，我们要从这一个部分里面其实就可以分2部分，一个是认罪，一个是求恩。 Dari bahagian ini kita boleh bahagikan lagi kepada dua, yaitu satu mengakui dosa, yang kedua memohon anugerah. 3节到14节就是在认罪。 Ayat 3 hingga 14 adalah mengakui dosa. 15到19节是求主的恩。 Ayat 15 hingga 19 adalah memohon anugerah Tuhan. 但是我们还没有进入这个认罪求恩之前Tapi sebelum kita masuk kepada mengakui dosa dan memohon 那 anugerah, 他向神祷告， dia berdoa kepada Tuhan. 所以他向这位神祷告，这位神是他所认识的这位神是怎么样的神？ Dia berdoa kepada Tuhan ini, dan Tuhan yang dia kenal ini adalah Tuhan yang bagaimana? 因为我在想，一个人要向神祷告，他必须要认识他所祈求的对象。 Sebab saya terfikir, seseorang yang mau berdoa kepada Tuhan, dia harus kenal kepada sasaran yang dia sembah itu. 所以我们就从他祷告里面来去找一找他认识的这个神，这个对象是怎么样的神。 Daripada doanya itu, mari kita tengok bagaimanakah doa dan bagaimanakah Tuhan yang dia berdoa kepada ini, dan siapakah dia. 好，第一个， Yang pertama, 这位神是怎么样的神？ Tuhan ini adalah yang macam mana? 第4节Ayat 4. 我向耶和华我的神祈祷认罪说：主啊，大而可畏的神啊！ Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat. 好，所以但以理的神是这样，大而可畏的神， Jadi Daniel berkata, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat. 这是他认识的， Inilah yang dia kenal. 所以他存着敬畏神的心向神祷告。 Oleh itu dengan hati yang takut akan Allah, dia berdoa kepada Tuhan. 怎么大而可畏呢？ Macam mana ia maha besar dan dahsyat? 这里说，像爱主的守主诫命的人，守约施慈爱。 Dia mengatakan, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau, serta berpegang pada perintahmu. 这是大而可畏的神。 Inilah Allah yang maha besar dan dahsyat. 第二， Kedua, 我们看9节， kita lihat ayat 9. 到底他这位神是怎么样的神？ Sebenarnya bagaimanakah Tuhan ini? 9节， Ayat 9. 主，我们的神是怜悯饶恕人的。 Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. 对，这位神怎么样？就是怜悯饶恕人的。 Tuhan ini adalah yang macam mana? Dia adalah Tuhan yang ada kesayangan dan keampunan. 所以要求这位神能够赦免罪呢，他要相信这位神是可以怜悯他的。 Jadi kalau memohon kepada Tuhan ini supaya ada dosa diampuni, dia harus kenal bahwa Tuhan ini ada kesayangan dan keampunan. 好，第三， Ketiga, 我们看14节， kita tengok ayat 14. 他这个对象是怎么样的神？ Macam manakah Tuhan yang menjadi sasarannya ini? 4节， 14. 所以耶和华留意使这灾祸临到我们身上，因为耶和华我们的神，神在他所行的事上都是公义，我们并没有听从他的话。 14. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. 所以第3点，他所认识这个神是怎么样？这位神是行事公义的神。 Jadi bukti ketiga, Tuhan yang dia kenal ini adalah Tuhan yang adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. 好，第4 Keempat, 是怎么样的神呢？ adalah Tuhan yang macam mana? 再看4、5节， Lihat lagi ayat 15. 主我们的神啊，你曾用大能的手领你的子民出埃及地。 Ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. 哦，他这位神上有大能的手带领人的。 Tuhan yang dikenal ini adalah Tuhan yang kuat, yang memimpin umat keluar. 因为这里说他曾用大能的手领以色列人出埃及了。 Sebab dia mengatakan di sini, Tuhan ini telah membawa umatnya keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. 对，这是拯救。 Inilah penyelamatan. 所以他相信这位神是可以拯救的神。 Dia percaya Tuhan ini adalah Tuhan yang dapat menyelamatkan. 所以这个4个他认识的神。 Inilah 4
他所认识的 inilah tentang 4 perkara yang dia kenal tentang Tuhan 这 ini. 个神是怎么样的？ Macam mana ke Tuhan ini? 第一， Pertama, 大而可畏的； yang dahsyat, 第二， maha besar dan dahsyat. 怜 Kedua, 悯饶恕人的； yang memaafkan orang. 第三， Ketiga, 行事公义的神； yang berlaku adil. 第四， Keempat, 有大能的手可以拯救人的。 ada tangan yang kuat yang dapat menyelamatkan orang. 好了，这是他要祈祷的这个对象。 Inilah sasaran yang dia mau sampaikan doanya. 好，那现在我们来看一下，那他们因为他要认罪嘛，哈，他要认罪，所以他知道犯罪以后有怎么样的后果。 Dia mengakui dosa sebab dia tahu selepas berbuat dosa apakah kesudahannya. 啊，才会让人在这种犯罪带来的那种那种情形才会向神认罪的。 Barulah ini akan membuat seseorang itu terjatuh dalam keadaan di mana setelah berbuat dosa mengaku dosa di hadapan Tuhan. 因为你有这样的后果嘛， Sebab kamu ada kesudahan sedemikian. ada akibat ini。 Maaf, ada akibat begini. 好，那有怎么样的后果呢？ Apakah akibatnya? 所以在他的祷告里面也有说到犯罪作逆的后果。 Dia kata yaitu berbuat dosa dan apakah akibatnya? 好，那我们来看第一个 Kita tengok yang pertama, 9章7节。 pasal 9 ayat 7. 主啊，你是公义的，我们的脸上蒙羞的。 Ya Tuhan, Engkau yang benar tetapi patutlah kami malu. 马路就是很羞的，我们 Itu kami sangat malu. 做错事犯罪了，在神面前就是蒙羞。 Sudah berbuat salah, berdosa di hadapan Tuhan, maka menjadi malu. 再看8节啊， Tengok lagi ayat 8. 主啊，我们和我们的君王、首领、列祖因得罪了你，就都脸上蒙羞。 Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. 所以第一个状况，犯罪以后就是蒙羞。 Jadi keadaan kedua selepas berbuat dosa akan malu. 好，第二个， Kedua, 我们来看11节。 kita tengok ayat 11. 11节， Ayat 11. 以色列众人都犯了你的律法，偏行不听从你的话，因此在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都倾在我们身上。 11. Segenap umat orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. 好，犯罪作逆的后果有什么呢？ Jadi setelah berbuat dosa ini apakah akibatnya? 所以他在祷告里面说，摩西律法上所写的那个咒诅和那个誓言会倾在犯罪的人身上。 Dia berkata, kutuk dan sumpah akan dicurahkan kepada orang itu seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. 好，第三， Ketiga, 犯罪的后果， akibat berbuat dosa. 12节， Ayat 12. 它是大灾祸临到我们， Malapetaka besar akan menimpa mereka. 接下来成就了警戒和审判我们的官长的话。 Selepas itu akan ada 12节下半节， yang besar yang belum pernah terjadi ya di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. 好，在13节呢， 13这一切的灾祸临到我们身上，是照着摩西律法上所写的，我们却没有求耶和华和我们神的恩典。 Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami. 对，犯罪作逆的后果就是有大灾祸， Jadi setelah berbuat dosa, akibatnya akan ada malapetaka besar. 所以才会让他们醒悟过来。 Barulah membuat mereka sadar. 所以有3种后果 Ada 3 akibatnya 犯罪以后的， selepas berbuat dosa. 但以理已经说出来了。 Daniel sudah pun menyatakannya. 第一个 Pertama, 蒙羞， mendapat malu atau menjadi malu. 第二个 Kedua, 有咒诅誓言临到他们的身上 ada kutuk dan sumpah dicurahkan ke atas mereka. 第三 Ketiga, 大灾祸临到。 malapetaka akan datang. 所以因为这样的情况， Disebabkan oleh keadaan begini, 所以接下来他就要向神认罪，向神求恩呐。 seterusnya dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan memohon anugerah. 所以到底他们在何事上得罪了神呢？ Sebenarnya dalam perihal apakah mereka sudah berdosa terhadap Tuhan? 我们再从但以理的祷告里面看得到，有
四样他们怎么样得罪神。 Nah, dari doa Daniel kita dapat melihat ada 4 perkara di mana mereka telah berdosa terhadap Tuhan. 你要注意哦，但以理的祷告不是说，你看哦，以色列百姓，你看哦，以色列百姓，不是啊。 Nah, jadi kita perhatikan bahwa doa Daniel ini bukan berkata, lihatlah umat Israel, lihatlah umat Israel. 不是啊， Bukan 但以理 begitu. 的祷告是他以个人的祷告，已经代表是全体的。 Jadi doa Daniel ini adalah secara individunya dia telah mewakili doa semua 所以 orang. 他的祷告里面包括他在内啊。 Oleh itu dalam doanya itu termasuklah dirinya sendiri di dalam. 你看第3、第4节他开始祷告啊，哈， Jadi kita lihat pasal 3 dan ayat 3 dan 4 dia sudah mulai berdoa. 我便进食， Aku berpuasa, 披麻蒙灰，披麻蒙灰， mengenakan kain kabung. 对，定义向主祈祷， Aku berdoa kepada 恳 Tuhan, 求。 memohon. 好，第4节， Ayat 4. 我向耶和华我的神祈祷认罪。 Aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. 所以这个是个人哦，私人的祷告。 Ini adalah secara seorang-seorang ataupun secara pribadi. 但是他的祷告的内容不是他个人，而是全体的百姓。 Tapi isi kandungannya bukanlah berkenan dengan dia seorang, tetapi berkenan dengan seluruh umat. 所以你看第5节开始， Jadi kamu lihat di mulai ayat 5, 他是用我们。 dia menggunakan kami. 接下来你看着说我们的， Seterusnya kamu lihat dia menggunakan kami. 也就是但以理他个人还有全体的以色列人。 Yaitu diri Daniel dan juga seluruh umat Israel. 虽然看见但以理他没有犯罪了， Walaupun dilihat Daniel ini tidak berbuat dosa, 因为他在神面前是个义人啊。 di hadapan Tuhan dia adalah seorang yang benar. 以西结先知也里面说他也是个义人，而且是会祷告的人。 Yeskiel juga berkata dia seorang yang benar dan orang yang pandai berdoa. 但是他把自己看成跟全体全民一样。 Tapi dia melihat dirinya sama seperti seluruh umat. 好，那到底犯了什么罪？ Sebenarnya apakah dosa yang telah 第一 dilakukan? 个Pertama, 9章5节， pasal 9 ayat 5. 9章5节， Pasal 9 ayat 5. 我们犯罪作逆，行恶叛逆，偏离你的诫命典章。 Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. 所以第一个偏离神的诫命和典章。 Yang pertama telah menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan. 好，第二个罪， Dosa kedua, 我们9章6节，看9章6节。 kita lihat pasal 9 ayat 6. 没有听从你仆人众先知奉你的名向我们君王、首领、列祖和国王一切百姓所说的话。 Kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang telah berbicara atas namamu, kepada raja-raja kami dan kepada pemimpin-pemimpin kami. 所以什么罪？ Jadi dosa apa? 没有听从先知的话。 Tidak mendengar kata para nabi. 再看10节， Tengok ayat 10. 也没有听从耶和华我们神的话， Tidak mendengar suara Tuhan Allah kami. 没有遵行他借仆人先知向我们所陈明的律法。 Kami hidup dan tidak menurut hukum yang telah diberitahukan kepada kami dengan perantaran para nabi. 所以你不听众先知的教导的律法，也相等是不听从神的话。 Kalau tidak mendengar hukum yang disampaikan oleh para nabi, samalah seperti tidak mendengar suara Tuhan. 因为先知是神的代言者。 Nah, sebab nabi adalah wakil untuk Tuhan. 你不听先知的劝告，也等于是违背了神。 Kalau kamu tidak dengar nasihat dan juga teguran nabi, samalah seperti kamu telah membelakangi Tuhan. 好，第3个罪， Dosa ketiga. 我们看9章13节。 Kita tengok pasal 9 ayat 13. 9章13， Pasal 9 ayat 这一 13. 切灾祸临到我们身上，是照摩西律法上所写的，我们却没有求耶和华我们神的恩典，使我们回头离开罪孽，明白你的真理。 Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. 所以当灾祸临到身上的时候， Jadi apabila malapetaka telah menimpa mereka, 但是他们没有照着摩西律法上所要求的，向神求什么呢？
求恩呐、 Tapi bila tidak menurut apa yang ditulis dalam kitab Taurat, apa yang ditulis yaitu memohon belas kasihan dari Tuhan. 所以这是一个罪啊！ Ini juga satu dosa. 灾祸临到还不会醒悟，还不会向神求恩啊！ Malapetaka sudah datang, masih tidak sadar, masih tidak pandai memohon belas kasihan dari Tuhan. 但以理看成这个也是个罪， Daniel melihat ini juga adalah satu dosa. 所以当灾祸临到患难的时候，我们应该怎么样认罪求恩啊？ Bila malapetaka dan bencana menimpa kita, apa yang kita harus buat ialah kita memohon belas kasihan Tuhan. 好，所以这是怎么样？这是但以理所说的他们所犯的罪， Inilah yang dikatakan Daniel, dosa-dosa yang telah mereka lakukan. 有3种嘛哈。 Ada 3 jenis. 第一种就是偏离神的诫命典章， Pertama, menyimpang daripada perintah dan juga peraturan Tuhan. 第二个就是不听先知的律法。 Kedua, tidak mendengar Taurat dari para nabi. 第三，神给刑罚啦、患难啦，但是还不会认罪求恩啊。 Tuhan telah menjatuhkan hukuman, menurunkan malapetaka, namun mereka masih tidak pandai bertaubat dan memohon belas kasihan. 好了，但以理他就带领全民一起向神认罪悔改。 Jadi Daniel memimpin seluruh umat mengaku dosa dan bertaubat di hadapan Tuhan. 现在就要向神求恩。 Sekarang dia mau memohon anugerah dari Tuhan. 那他求什么恩呢？ Apakah anugerah yang dia mohon? 一共有6样， Ada sejumlah 6 jenis. 从这个15节到19节， Dari ayat 15 hingga 19. 有6样的他要求的恩。 Ada 6 anugerah yang dia mau mohon. 第一个 Pertama, 15节。 ayat 15. 主我们的神啊，你曾用大能的手领你的子民出埃及地，使自己得了名，正如今日一样，我们犯了罪，做了恶。 Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan namamu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. 但以理祷告是什么年代？ Tahun berapakah Daniel berdoa? 他现在祷告是在主前的538。 Sekarang dia berdoa adalah pada tahun tahun 538 sebelum Masehi. 对呀、摩西，神带领以色列人出埃及好几千年呐、 Jadi, sudah beribu tahun yang dahulu Musa memimpin ataupun Tuhan memimpin orang ke Israel keluar dari Mesir. 已经很久的历史啊。 Itu sudah sejarah yang sangat 但是 lama. 但以理没有忘记哦。 Tapi Daniel tidak lupa. 说好听的，神啊，你有没有忘记以前你怎么样救以色列人呢？ Kalau mau sedap didengar, bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, masih ingatkah engkau pernah menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir? 就说神啊，你要纪念你初期你是怎么样救以色列人的？ Tuhan, engkau harus ingat macam mana dahulu engkau telah menyelamatkan orang Israel. 不是因为他是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代吗？ Bukankah karena mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub? 是你拣选的啊， Engkau yang memilih mereka. 万民中你拣选了以色列人啊， Dari kalangan segala bangsa engkau telah memilih orang 你现在 Israel. 又不要啊， Sekarang kamu tidak maukan mereka? 很羞人呢。 Ini memalukan. 哦，就是他其实不是意思说神啊，你要纪念你的应许啊， Maksudnya ialah Tuhan, engkau harus mengingati janjimu. 你曾经救赎以色列人啊， Engkau pernah menyelamatkan orang Israel. 好像当初这个恩典今天你领到，然后正如今日一样啊，说 Kiranya anugerah dahulu itu sama seperti hari ini. 不是吗？以前你救以色列人，你看大家都荣耀你的名啊， Bukankah dulu kau menyelamatkan orang Israel, semuanya memuliakan namamu. 大家一听到以色列人，大家会怕， Bila saja orang mendengar nama Israel, orang akan jadi 因 takut. 为神帮助他们啊， Sebab Tuhan menolong mereka. 你都得了名啊。 Engkau telah namamu telah 好像 dimasyurkan. 攻打这个耶利哥城的时候， Seperti ketika menyerang kota Yeriko. 耶利哥城一听到以色列人，大家都心都软了， Kota Yeriko apabila mendengar tentang orang Israel, hati mereka jadi lemah. 大家都怕了， Semua orang jadi 因 takut. 为这行神迹的神啊。 Sebab ini adalah Tuhan yang dapat melakukan mujizat. 但以理说，正如今日一样，以前你怎么样带以色列人，今天也要带领我们。 Akhirnya seperti hari ini juga, sekarang ini seperti dulu juga lah engkau memimpin Israel, memimpin orang 但是 Israel. 他很谦卑，后面又加一句：
我们犯了罪，做了恶啊。 Tapi dia merendahkan diri juga. Di akhir katanya itu dia berkata, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. 觉得又不配， Dia rasa dia tidak layak 因为 pula 得罪了神啊。 sebab sudah berbuat dosa terhadap 但是 Tuhan. 他又在抓到神是可以救赎的。 Tapi dia dapat menangkap bahwa Tuhan ini dapat menyelamatkan. 对，第二个恩， Anugerah kedua. 好，我们来看16节。 Kita tengok ayat 16. 主啊，求你按你的大仁大义，使你的怒气和愤怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山耶路撒冷和你的子民，因我们的罪恶和我们的列祖的罪孽，被四围的人羞辱。 Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. 对，他知道神是公义的 Dia tahu Tuhan adalah adil. 啊，他们被掳到巴比伦是因为神很生气， Mereka ditawan ke Babel ini karena Tuhan sangat murka. 神很愤怒， Ini karena amarah Tuhan. 所以16节啊，哎，求你按你的大仁大义啊， Jadi di ayat 16 dia berkata, ya Tuhan sesuai dengan belas kasihan-Mu. 不要生气啦， Jangan marah. 不要生气啦， Jangan marah. 哎，给我们回去啊。 Biarlah kami pulang. 哦，所以这是求第二个的恩啊， Inilah anugerah kedua yang dia mohon. 不要生气嘛。 Janganlah marah. 好像有时候我们爸爸妈妈生气，孩子都会怎么样逗他说啊，不要生气了，不要生气。 Contohnya ibu bapak pandai marah, jadi anak-anak akan bilang, Pak atau Mak jangan marah. 哎，好像求神这样，这是恩啊。 Memohon kepada Tuhan. 所 Inilah 以 anugerah. 神没有怒气了，转离了，那就会给恩典了。 Jadi Tuhan tidak marah, lalu dia berpaling, maka dia mencurahkan anugerah. 好，第三个恩， Anugerah ketiga, 9章17， pasal 9 ayat 17. 我的神啊，现在我们的神啊，求你现在求你垂听仆人的祈祷，恳求为自己使脸光照你荒凉的圣所。 Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. 对呀、讲了这样多，这个也是很重要的。 Nah, setelah banyak bercakap, ini juga sangat penting. 我们的神啊，求你听我的仆人的祷告， Dengarlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini. 这是仆人的祷告， Ini adalah doa hamba. 但是求你垂听。 Tapi mohon Tuhan mendengar. 所以原来求神垂听是一个恩典来的， Rupa-rupanya mohon Tuhan mendengar ini adalah satu anugerah. 尤其是啊，让他们能够看见那个回到那个荒凉的那个圣殿那边。 Terutamanya apabila mereka dapat kembali kepada bait suci yang sudah menjadi reruntuhan. 好，第四个， Keempat, 我们看18节， ayat 18. 我的神啊，求你这耳听，睁眼耳看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，原不是因自己的意，乃因你的大怜悯。 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. 所以这个是第四个的求恩， Inilah memohon anugerah yang keempat. 就是求主的大怜悯， Memohon belas kasihan Tuhan. 让我们能够归回荒凉的那个地方， Supaya kami dapat kembali ke tempat yang sudah dibinasakan itu. 就是要回到耶路撒冷的意思。 Itu maksudnya kembali ke Yerusalem. 好，第五个呢， Yang kelima, 我们来看这个第19节 kita lihat ayat 19. 上半节啊， Di kalimat atas. 求主垂听，求主赦免， Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah. 求赦免， Memohon pengampunan. 要认罪嘛，一定要求赦免，这是恩典。 Mengakui dosa, jadi haruslah memohon pengampunan. Ini adalah anugerah. 最后一个， Yang terakhir, 我们看19节下半节哦， kalimat bawah ayat 19. 求主应允而行，为你自己不要迟延，我的神啊，因这城和这名都是称为你名下的。 Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. 什么意思？ Apa 什 maksudnya? 么恩典？ Apakah anugerahnya? 简单说，主啊，你就不要放弃这个耶路撒冷城，你不要放弃你的
在你名下的这个百姓。 Saya ringkasnya adalah, ya Tuhan janganlah engkau lepaskan kota Yerusalem ini, janganlah lepaskan umatmu ini. 大家都是在你名下的， Semuanya adalah disebut dengan namamu. 不要迟延了。 Jangan bertindak dengan tidak bertangguh. 你说为你自己不要迟延啊，就是说不要迟延啊， Artinya janganlah 求主应允了， menanggung. 不要迟延啊。 Artinya janganlah menanggungnya kan, menangguh lagi. Cepat-cepatlah. 为什么呢？ Kenapa? 当你说70年啊， Dia berkata sudah 70 tahun. 神啊，你讲话要算话啊。 Ya Tuhan, kamu sudah katakan, jadi harus kamu kotakan. 这个但以理很勇敢啊， Jadi ini sangat berani. 但是他是为他的子民这样的祈求祷告。 Tapi dia memohon sedemikian untuk umatnya. 以后我们也没有发觉说但以理有没有回到耶路撒冷，我没有看到。 Kemudiannya kita juga tidak mendapati apakah Daniel ada kembali ke Yerusalem atau tidak. 这个时候但以理可能是已经80-90岁的一个老年人， Ketika ini Daniel mungkin seorang tua yang berumur 80 hingga 90 tahun sudah. 他是看过那个以前被毁掉的那一个圣殿， Dia pernah melihat bait suci yang sudah dibinasakan 那时 dahulu. 候他很年轻， Waktu itu dia masih muda, 可能不到20岁嘛。 mungkin tidak sampai 20 tahun. 那70年呢， 70 tahun sudah, 应该是80-90了。 seharusnya sudah 80 atau 90 tahun. 所以他有没有回去不知道， Jadi adakah dia kembali ke sana atau tidak? Tidak tahu. 但是他这样的祷告，如果他没有回去，表示说他愿意他的子民这一代被掳的子民能够回归耶路撒冷。 Tapi dia berdoa demikian, jadi dia rela juga di mana dengan doanya itu umatnya itu keturunannya ini dapat kembali ke sana. 对，6个恩典嘛。 6 anugerah. 第一个， Pertama, 主啊，就像以前你救以色列人出埃及的那个救赎， ya Tuhan kiranya penyelamatan Engkau sama seperti suatu ketika dulu Engkau menyelamatkan orang Israel. 第二， Kedua, 不要生气啦。 jangan murka, jangan marah. 第三， Ketiga, 垂听垂听让我们能那个回到这个圣所。 dengarlah agar kami dapat kembali ke bait suci. 第四， Keempat, 求主的怜悯， mohon pengampunan Tuhan 让我们现在回去。 supaya sekarang kami dapat balik. 第五， Kelima, 求主赦免， mohon Tuhan mengampuni 做 kami. 错了 Kami sudah buat salah. 啊。第六， Keenam, 不要再迟延了。现在是因为城啊百姓都是你的，那你就赶快的让我们回去。 janganlah bertangguh lagi karena bait ini dan umat ini adalah milikmu, biarlah kami cepat-cepat balik. 这是9章啊，这个但以理的很丰富的祷告。 Inilah isi kandungan doa yang padat pasal 9 oleh Daniel. 都是比较容易大家理解的啦。 Adalah lebih mudah lah untuk kita memahaminya. 好了，现在我们看第3部分， Sekarang kita tengok bahagian ketiga, 9章20到27。 pasal 9, 20 hingga 27. 这一部分对小弟来说也是但以理书里面很难解的一部分。 Bagi saya, ini juga bahagian yang sangat susah untuk diperjelaskanlah dalam kitab Daniel. 因为这个70个气的预言有很多不一样的解释。 Sebab nubuat tentang 70 kali 7 masa ini mempunyai banyak sekali penjelasan yang tidak sama. 那我先坦白了在真耶稣教会里面这一部分呢，还是在真理研究里面还在查考的。 Saya berterus terang sajalah di dalam Gereja Yesus Benar, nubuat tentang ini masih lagi dikaji dalam jabatan pengkaji kebenaran. Sidang pengkaji kebenaran. 对了，那等一下有跟大家再分享记得都是参考Nanti kita akan sama-sama merujuknya, tapi ini cuma satu mengkajinya, cuma satu rujukan saja. 但是我会把这个部分我所知道的一些到时候把它归纳给大家认识一下。 Namun apa yang saya ketahui itu akan saya simpulkanlah supaya menjadi pengetahuan bersama. 因为如果你到外面的有很多神学家的参考书都很多五花八门的解释。 Kalau kamu pergi di luar banyak buku-buku yang ditulis oleh ahli teologi mempunyai penjelasan yang masing-masing. 但是我一直抓着很重要的一个原则。 Tapi saya masih menangkap satu prinsip yang penting. 我们来看这个彼得后书。 Kita tengok 2 Petrus. 彼得后书第1章。 2 Petrus pasal 1.
第一章，我们来看这个19到21节。 Kita tengok ayat 19 hingga 21, 20节20到21节。 ayat 20, 21. 彼得后书1章20到21。 2 Petrus pasal 1 ayat 20, 21. 第一要紧的该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。 Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21， Ayat 因 21. 为预言从来没有人出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。 Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 所以我也是感谢主了哈，有机会跟大家学习这个但以理书。 Walau macam mana pun, saya bersyukurlah kepada Tuhan karena ada peluang sama-sama belajar kitab Daniel dengan kamu. 但愿呢，我们都被圣灵的感动带领，让我们能够理解圣经中的这个预言。 Kiranya kita semua didorongkan oleh Roh Kudus untuk sama-sama belajar memahami nubuat ini. 好，首先我会给介绍一般上人的见解。 Mula-mula saya akan perkenalkan dahulu penafsiran sesetengah orang. 第一种象征的解释法。 Yang pertama adalah kaidah simbolik. 好，第二种呢半象征解释法。 Kedua adalah kaidah separuh simbolik. 第三种呢是字义释法。 Ketiga kaidah arti kata. 我已经曾经看了很多了哈，就把有些的那种参考的，把分成3类。 Saya sudah banyak melihat, jadi apa yang saya sudah lihat itu saya bahagikan kepada 3 jenis atau kaidah. 因为很多了哈，我没办法给大家看所有的。 Sebab terlalu banyak, saya tidak dapat memberi kamu melihat kesemuanya. 因为你再看下去，你也会眼会花掉。 Karena kamu melihatnya mungkin mata pun akan jadi kabur lah. 好，现在我给大家看了象征的解释法。 Sekarang saya memperlihatkan kepada kamu kaidah simbolik. 绝对不是真理哈，这个 Pasti bukan kebenaran 就 ya, 是你可以做参考。 tapi kamu boleh buat rujukan. 所以第一种的就是象征的解释法。 Yang pertama adalah kaidah simbolik. 那象征的解释法就是70个7呢，是一种象征的数字。 Jadi kaidah simbolik yaitu tentang yang pertama 70 kali 7 masa adalah berdasarkan kepada angka. 我在想哈，还没有进入之前，应该我们来念。 Saya pikir sebelum kita masuk ke dalam beberapa ayat ini, kita baca dulu lah. 好，我们看20节， Kita tengok ayat 20. 这是紧接着他祷告嘛，Inilah doanya. 我说话祷告，承认我的罪和本国之民以色列人的罪，为我神的圣山在耶和华我神面前恳求。 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. 21节， 21. 我正祷告的时候，先前在异象中所见的那位加百列奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候按手在我身上。 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. 22， 22. 他只叫我说：“但以理啊，现在我出来要使你有智慧、有聪明。” Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. 23， 23. 你出恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白这以下的事和意象。 Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasih, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 好，我们先到这个部分哈。 Baiklah, kita sampai kepada bagian ini 其 dulu. 实这个是要接8章27节 Sebenarnya ini mau disambung dari pasal 8 ayat 27. 啊，为什么呢？ Kenapa? 你看哈，因为看了那个前面那种意象啊，他不懂啊， Sebab dia sudah melihat penglihatan-penglihatan sebelum ini dan dia tidak paham. 所以是有连贯性的。
Jadi ia ada saling berkait. 哦，你看8章27， Kita tengok pasal 8 ayat 27. 于是我但以理昏迷不醒，病了数日，然后起来办理王的事务。我因这异象惊奇，却无人能明白其中的意思。 Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu tetapi tidak memahaminya. 所以让我们看到，因为之前7章8章曾经看过的异象，他不明白。 Dia pernah melihat penglihatan di pasal 7 dan pasal 8, namun dia tidak memahaminya. 尤其是关乎以后要发生的事。 Khasnya perihal tentang perkara yang akan berlaku di masa akan datang. 那所以9章的20到23，他禁食祷告，为他以色列人祷告这样的认罪的时候，加百列就来回复他了。 Jadi di pasal 9 ayat 20 dan 23, setelah dia 20到 berdoa 23 maaf, pasal 9 ayat 20 hingga 23, selepas dia berdoa untuk orang Israel, maka datanglah Gabriel ini. 因为是大蒙眷爱的一个但以理。 Sebab Daniel ini adalah orang yang dikasihi. 好了，那接下来就加百列这个天使就要向但以理解释了。 Kemudian malaikat Gabriel ini mau memberi pengertian ataupun menjelaskan kepada Daniel. 那解释的明白吗？ Setelah dia jelaskan, dia kata, fahamkah? 我也不知道哈，大家来看一看嘛哈。 Tidak tahulah, jadi mari kita tengok. 看24到27节。 Kita tengok ayat 24 hingga 27. 24节 Ayat 24. 就说为你本国之名和你的圣城已经定了70个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并高至圣者。 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenakan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 大家一直念要记得一直念要很清楚，因为这要解释不容易。 Sambil membaca kita harus ingat, sebab bila membuat penjelasan nanti agak susah. 25节， Ayat 25. 你当知道，当明白，从触令重新建造耶路撒冷，直到有受膏者的时候，必有7个期和62个期，并在艰难的时候，耶路撒冷城连接带好，都必重新建造。 Ayat 25, maka ketahuilah dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 26， Ayat 26. 过了62个期，那受膏者必被剪除，一无所有。 必有一王的名来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没，必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. 27， Ayat 27. 一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀和贡献止息。那行毁坏可憎的，如飞而来，并且由愤怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。 Nah, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 好了，大家念了，你明白吗？ Setelah kamu baca, fahamkah kamu? 如果明白了，不会有第10章了， Kalau paham, tidak akan ada pasal ke-10. 也不会有11、12章。 Juga tidak akan ada pasal 11 dan 12. 所以9章并不是结束。 Jadi pasal 9 bukanlah penamatnya. 但是我们从这第9章
这个是24到27节70个7怎么解释呢？ Tapi di pasal 9 ayat 24 hingga 27, bagaimana kita menjelaskan tentang 70 kali 7? 所以第一种的解释是象征性的， Jadi penjelasan pertama adalah secara simbolik. 也就是说把70个7呢，以用一种年代来做一种象征的解释。 Maksudnya 70 kali 7 masa itu kita gunakannya sebagai satu zaman waktu untuk membuat penjelasan. 好，大家看第一个图哈， Kita tengok gambar raja pertama. 这个是参考哈， Ini semua rujukan saja. 70个7。 70 kali 7 masa. 大家看着这个图像，因为我有那个操作的哈， Kita 70个7 kita tengok gambar raja ini. Saya ada membuatnya 70个7里面 di dalam 70 kali 7 masa ini 有69个7前面， ada 69 个7. 69个7， Ada 69 kali 7. 对，这个69个7呢，有分两部，第一个是7个7，还有62个7。 69 kali 7 ini dibagikan kepada dua, di mana adanya 7 kali 7 satu kali, 62 kali 7 satu kali. 这个是在那个25节有说的，我 Ini 是 ada- 用圣经把它分析出来的。 Ini ada dikatakan di ayat 25. Jadi saya membahagikannya menurut Alkitab. 因为有这样的图画，你应该比较容易理解。 Sebab ada gambar raja ini, kamu akan mudah faham, lebih mudah faham. 过了这个7个7、62个7，就是69个7。 Setelah berlalunya 70 kali 7 masa, yaitu 7 kali 7 dan 62 kali 7 masa ini, 有受膏者， ada seorang yang diurapi. 因为25节说，促令重新建造耶路撒冷，直到受膏者的时候。 Saya dikatakan 25节啊， di ayat 25, Yerusalem akan dipulihkan dan dibangunkan kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. 所以前面的第一个点就是促令重新建造耶路撒冷。 Jadi bukti pertama ialah di mana titik pertama， titik pertama adalah di mana Yerusalem akan dipulihkan dan dibangunkan kembali. 直到62个7，69个7完了，就是有受膏者的时候。 Sampailah tamat 69 kali 7 akan ada seorang raja. 然后呢， Kemudian 再看26节吗？ ayat 26, 过了62个7，那受膏者必被剪除。 sesudah ke-62 kali 7 masa itu disingkirkan seorang yang telah diurapi. 被剪除。 Disingkirkan. 好了，然后呢， Kemudian 就一气之内， 1 kali 7 masa, 就27节嘛，哈。 ayat 27. 这个的时候呢，有一个王要出来 Pada masa ini akan muncul seorang raja. 哦，他要与许多人坚定盟约， Dia akan membuat perjanjian dengan banyak orang. 然后呢，一气之半呢， Kemudian pertengahan 7 masa. 27节说祭祀和贡献要止息， Ayat 27 mengatakan korban sembelihan dan korban santapan akan berhenti. 行为坏的可真的被设立了。 Yang menjalankan kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnah yang telah 你看那个， menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan kekejian akan datang yang membinasakan. 就是这个部分。 Inilah bahagiannya. 所以有人就解释说，587到538，这是七个7了。 Ada orang menjelaskan bahwa tahun 587 hingga 538 sebelum Masehi itu adalah 70 kali 7. 7kali 7， Maaf, 7 kali 7. 这是古列王容许以色列人回的圣地的时候。 Inilah masanya Raja Koresh membenarkan orang Israel kembali ke tanah suci. 然后呢，他们就就一直到什么呢？到170。 Mereka keluar dan terus sampai ke tahun 170 sebelum Masehi. 这是第二部分，也就是说，一直到怎么了？一直到那个安提阿哥逝世。 Ini adalah bahagian kedua, sampailah
Antiochus jadi raja. 我们曾经学过嘛 ，Antiochus 那个是迫害选民的。 Kita pernah belajar itu Antiochus yang pernah membinasakan umat pilihan. 然后呢，第三就是从 Antiochus 那个时候一直到这个就是对不对？到164了哈。 Kemudian bagian ketiga yaitu dari tahun 170 hingga 164 sebelum Masehi. 这是才是 Antiochus。 Ini adalah zaman Antiochus. 所以这时候有回归建圣殿，然后有建圣殿的那一个过程。 Ada proses kembali ke Bait Suci dan proses membangunkan semula kota suci. 他们是说一直到170那个时候是有那个就是有个大祭司被杀嘛。 Yaitu tahun 170 ada seorang imam besar dibunuh. 所谓这受膏者被杀的意思。 Itulah maksudnya yang diurapi dibunuh. 但是这个的解释只是到164就没有了。 Tapi penjelasan ini sampai tahun 164 saja tidak ada lagi. 那如果这个是这样的话，那主耶稣在马太福音24章的又怎么解释？ Jadi kalau demikian, bagaimana kita menjelaskan kata Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 24? 对，因为主耶稣再一次用到但以理书的预言， Sebab Yesus sekali lagi ada menggunakan nubuat dalam kitab Daniel. 所以这个例子不能只到164就结束。 Jadi sejarah ini tidak boleh sampai ke tahun 164 saja kemudian berakhir. 看历史来说好像很对， Kalau tengok dari segi sejarah nampaknya betul. 所以后来又出现第二个例子了。 Kemudian timbul lagi contoh kedua. 也是有70个7嘛。 Ada juga 70 kali 7 masa. 所以这个第一个部分呢，539到445， Bagian pertama 539 hingga 445. 这是古列王的时代， Ini zaman Raja Koresh. 一直到尼希米时代， Sampailah zaman Nehemia. 就是重建圣城嘛。 Membina semula tembok kota suci. 所以一直在修了，一直在修，修到主耶稣的时代还在修。 Teruslah dibina semula sampai zaman Tuhan Yesus. 所以到主后的29 Sampai tahun 29 selepas Masehi. 就是主耶稣被杀， Itulah masanya Yesus dibunuh. 解释成受膏者被杀，就是耶稣被杀掉。 Yang diurapi dibunuh artinya Yesus dibunuh. 然后呢，那个部分就从29到70就是罗马帝国毁灭了耶路撒冷城。 Kemudian tahun 29 hingga 70 selepas Masehi, itulah ketikanya di mana Empire Roma membinasakan kota Yerusalem. 好，这是解释到什么？到罗马帝国毁灭耶路撒冷。 Ini penjelasannya sampai kepada masa Empire Roma membinasakan kota Yerusalem. 那这个也有问题啊！ Ini juga ada 我 masalahnya. 要问的说，主耶稣在20章又说的但以理书以后要发生又怎么样？ Jadi yang mau saya katakan ialah Yesus ada berkata yang berlaku pada Daniel itu macam mana? 末后的日子还会发生啊！ Yaitu yang berlaku pada zaman Daniel akan berlaku juga pada akhir zaman. 历史上看来这好像很对 Kalau dari sejarah nampaknya betul sekali. 所以这些都是象征的解释。 Ini cuma penjelasan secara simbolik. 所以还有第三种， Ada lagi jenis ketiga, 也是70个7嘛。 juga 70 kali 7 masa. 前面就分第一段罢了。 Yang di depan hanya ada satu bahagian saja. 也就是说，从回去建圣殿一直到耶稣再来， Maksudnya kembali membina semula Bait Suci sampai Yesus datang. 然后耶稣被除掉， Yesus disingkirkan. 耶稣被除掉以后就往下主后30一直到不知道什么时候到耶稣再来了。 Selepas Yesus disingkirkan yaitu tahun 30 sampai tidak tahu bila sampai Tuhan Yesus datanglah. 所以里面的一期之内的事都会重复，一直在发生， Jadi 1 kali 7 masa itu akan terus berlaku dan akan berulang-ulang. 是这样吗？ Adakah begitu? 那前面的7个7又怎么解释？ Jadi 70 kali 7 masa yang 不 di 是 hadapan 7 itu, 个7，前面的7个7又怎么解释啊？ yang di depan itu 7 kali 7 masa itu bagaimana dijelaskan? 因为圣经里说前面有7个7，有62个7啊。 Saat kita mengatakan di hadapan ada 7 kali 7 masa, kemudian 60 kali 7 masa. 你看又不成立了哈。 Nampaknya ini tidak jadilah. 还有第4种 Ada lagi jenis keempat, ，70个7。 70 kali 7 masa. 也就是说，从古列539开始， Bermula daripada
Koresh tahun 539直到尼希米 sampai Nehemia. 尼希米一直到耶稣， Dari Nehemia sampai kepada 耶 Yesus. 稣被除掉， Yesus disingkirkan. 然后耶稣一直往到现在， Kemudian dari Yesus sampai sekarang 基督再来嘛哈 Kristus datang lagi. 所以这是一直到耶稣再来， Inilah sampai Yesus datang lagi. 似乎看来好像对 Kalau saya nampak macam betul juga. 因为如果你这样看的话，那又怎么解释里面的一期之内、一期之半的事情？ Nah, kalau demikian, bagaimana kita menjelaskan tentang 1 kali 7 masa dan pertengahan 7 masa? 那如果是这样看的话，会不会有像一般人说以后还有一个千禧王国的出现？ Kalau kita tengok kerajaan demikian, milenium apakah sama seperti orang kata akan muncul satu kerajaan milenium? 然后有1000年的王国以后，然后再等耶稣再来。 Ada kerajaan 1 milenium atau 1000 tahun, kemudian Yesus datang lagi. 很难了哈。 Nah, susah juga. 另外一个是半象征解释法。 Selain ini, seterusnya adalah kaidah separuh simbolik. 半象征解释法就把刚才的那个象征解释法跟那个字义混合在一起的。 Kaidah separuh simbolik itu digabungkan dengan kaidah simbolik tentang 70 ada arti kata digabungkan. 所以他说我不要用那个年代被绑着。 Dia kata saya tidak mau diikat oleh masa itu. 70个7 70 kali 7 masa. 他说这个就是促令重建耶路撒冷。 Dia berkata dari saat firman itu keluar yang ini bahwa Yerusalem dipulihkan dan dibangunkan kembali. 然后到有受膏者 Sampai kepada adanya yang 就 diurapi. 是到耶稣 Sampai kepada Yesus 被剪除， disingkirkan. 然后呢 Kemudian 就主耶稣往以后的事情 kemudian masa selepas Tuhan Yesus 一直在往下，就是教会的实体，就是 sampailah kepada zaman gereja. 等耶稣再来 Tunggu Yesus datang lagi. 所以这个他不放年代的， Di sini dia tidak simpan bilakah masa atau tahunnya. 只是抓着说被杀的那个受膏者就是耶稣，就是对了。 Cuma mereka tangkap yaitu betul lah, cuma mengatakan Yesus ketika Yesus dibunuh. 那促令重建耶路撒冷又怎么去解释7个7、62个7呢？ Di Yerusalem dipulihkan dan dibangunkan. Bagaimana menjelaskan tentang 70 kali 7 dan 62 kali 7? 那耶稣来了以后建立教会，教会怎么样有1期之内、1期之半呢？又什么时候？ Nah, Yesus datang kemudian menubuhkan gereja. Bagaimana pula menjelaskan tentang 1 kali 7 masa dan pertengahan 7 masa? 如果说教会是哪个教会？ Kalau mau kata gereja, kita mau tanya gereja mana satu? 罗马天主教说他才是教会哦。 Roman Katolik berkata itulah gereja. 这个那边的解释还有另外一个。 Dalam penjelasan itu ada satu lagi yang lain. 所以这是半象征解释法。 Jadi inilah kaidah penjelasan separuh simbolik. 还有一个哈。 Satu lagi. 有年代的这个。 Ini ada tahunnya. 但是他说那个，因为7个7， karena 70 kali 7 masa, 7 kali 7 masa, 49 49 年， 49 tahun. 所以445到397。 Jadi tahunnya 445 sampai 397. 所以这是象征的年呐。 Ini adalah tahun simbolik. 好，然后呢 Kemudian ，62个7。 62 kali 7 masa 434嘛， 434. 就397到33。 Jadi ia adalah 397 sampai 33. 对，还有减4年了。 Karena kurangkan 4 tahun. 主耶稣在主前4年生的。 Sebab Yesus dilahirkan 4 tahun sebelum Masehi. 这个很准哦。 Ini sangat tepat. 49、43是很准的。 Sebab 49 dan 434 ini sangat tepat. 然后呢，7呢？ Kemudian 7. 它是放在那个63到70。 Dia simpan dari tahun 63 sampai 70 selepas Masehi. 提多将军，摩罗马帝国嘛，提多将军毁灭耶路撒冷城。 Itu Panglima Titus。 Panglima Titus membinasakan kota Yerusalem. 63到70嘛。 Tahun 63 hingga 70 selepas Masehi. 7年了，他说 7 tahun. 7年。 Dia berkata 7 tahun di sana.
以色列人被掳嘛， orang Israel ditawan. 对，中间那个变教会时期了， Di tengah-tengah itu adalah zaman gereja. 所以以色列人被掳，被散播在全世界嘛， Israel ditawan dan telah berselerak di seluruh dunia. 如果是这样的话， Kalau begitu, 那跟教会什么关系？ apa kaitan dengan gereja? 使徒教会都没有了， Belum ada lagi jemaat zaman 那 Rasul. 跟我们什么关系？ Apa kaitan dengan kita? 对不对？那这样的话，这个会比较支持什么？罗马天主教是对的。 Kalau demikian ini lebih menyokong kepada Roman Katolik lebih betul. 这种解释太多了。 Jadi penjelasan ini terlalu banyak. 好，那还有一种， Satu jenis lagi. 这是也是半象征的哈， Ini juga separuh simbolik. 就是促令重建耶路撒冷开始， Ya, bermula daripada Yerusalem dipulihkan dan dibangunkan kembali. 然后到70年，就是到耶路撒冷被毁掉， Kemudian sampai kepada 70 selepas Masehi Yerusalem dibinasakan. 这个是比较注重在圣殿哦，圣殿被建70，圣殿被毁。 Ini lebih ditumpukan kepada Yerusalem dipulihkan, kemudian Yerusalem dibinasakan. 对，然后呢， Kemudian 教会时期 zaman gereja 又进入另外一个时段。 sudah masuk kepada satu peringkat lain. 好了，这种解释很多， Jadi penjelasan ini memang terlalu banyak. 但是你再这样去看我们也会到底哪一个才是对的。 Kalau kita tengok, kita akan pikir yang mana satukah betul. 另外还有最后一个是字义的解释。 Satu lagi yang terakhir kaidah arti kata. 那字义的解释就是真的是按照那个年代还有那个数字哈， Arti kata ini betul-betul mengikut kepada angka dan tahunnya. 怎么算呢？ Macam mana dikira? 好，来看70个7， 70 kali 7. 那在这个范围里面Di dalam skop ini 有69个7 ada 69 kali 7. 有受膏者出现， Kemunculan atau kedatangan seorang yang diurapi, 然后被剪除， kemudian disingkirkan, 然后就进入一期之内 kemudian masuk ke 1 kali 7 masa, 然后有一期之半 kemudian pertengahan 7 masa, 就有发生这些事情了哈， kemudian berlakulah hal ini. 所以前面的7个7 Jadi yang di hadapan 7 kali 7就是445到397。 adalah 445 sampai 397. 这个445就是从那个尼希米回归，从建那个城墙。 445 ini adalah Nehemia kembali untuk membina semula tembok kota. 用了49年 Sudah menggunakan masa 49 tahun. 然后从397一直到主后33，到主耶稣来了。 Kemudian tahun 397 sebelum Masehi sampai 33 selepas Masehi Tuhan Yesus sudah datang. 也是434年。 Juga adalah 434 tahun. 对，因为是62乘7嘛。 Sebab 62 kali 7. 对，然后呢，耶稣基督被除掉了嘛。 Kemudian Yesus Kristus disingkirkan. 所以这段时间就是33到66，这是教会的时期。 Jadi tempo ini adalah tahun 33 hingga 66. Ini adalah zaman 使 gereja, 徒教会嘛。 jemaat zaman Rasul. 然后提多将军就在70年的时候把这个耶路撒冷毁了。 Kemudian Panglima Titus telah memusnahkan kota Yerusalem. 那如果是这样的话， Kalaulah begini, 就再接下去， maka diteruskan 等耶稣再来。 tunggu Yesus datang lagi. 这个问题是说，主耶稣曾经跟但以理说过嘛，这种是关乎末后的事情啊。 Persoalannya di sini adalah Yesus pernah berkata bahwa kepada Daniel bahwa ini adalah berkaitan dengan hal-hal zaman akhir. 那只有一期之半吗？ Jadi cuma ada pertengahan 7 masa saja kah? 又不对了哈。 Tidak betul juga. 所以这是字义的解释法。 Inilah kaidah penjelasan arti kata. 好，我们从这一部分来这样看了很多了哈， Jadi kita sudah melihat banyaklah dalam bahagian ini. 不知道都哪一个是对的。 Tidak tahu yang mana satu betul. 但是我要大家回到圣经。 Tapi saya mau kalian kembali kepada Alkitab. 我现在要给大家再看2章、7章、8，今天要看9章嘛哈，把整个的这个4章里面的内容一个表抽出来。 Jadi saya mau memperlihatkan kepada kalian tentang pasal 2, 7, 8 dan hari ini kita sudah melihat
pasal 9 kita lihat kepada jadwal ini. 还记得吗？哈， Masih ingat 我 kan? 们看到这个像 Kita nampak Di gambar Azam. raja ini. Pasal 2有个大象嘛， ada 哈 satu patung besar. 好，那这是总图哦，第2章是一个总图来的。 Jadi pasal 2 ini adalah keseluruhan gambar rajanya. 这是到世界末日的嘛。 Ini adalah sampai kepada hari kiamat. 第7章 Pasal 74个兽嘛，4个 empat 巨兽 empat binatang besar 一直谈到罗马帝国到末世的列国。 dari kerajaan Roma sampai kepada empire 末世的列国到 kerajaan akhir zaman， sampai kepada kerajaan akhir zaman. 有小角嘛，那部分大家看哈， Kita ada bahagian yang ada tanduk kecil. 我有把那个章节给你们看， Saya ada memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya. 因为这种图关键性是在那个小角。 Jadwal ini kuncinya adalah pada tanduk kecil. 你要懂得这个小角，然后才知道刚才第9章是在讲什么。 Kamu harus tahu dulu tentang tanduk kecil ini baru kamu paham apa yang dikatakan di pasal 9. 不是单独kecil一个， Maaf, tanduk kecil ya. 注意这个哈。 Perhatikan ini. 8章， Pasal 8. 8章是公绵羊、公山羊。 Pasal 8 domba jantan dan kambing jantan. 我希望大家还很记得 Harap kamu masih lagi jelas tentang ini. 就是波斯、马代和希腊帝国嘛。 Kerajaan Persia, Media dan juga Yunani. 后来有一个大角，就是希腊王，就是那个亚历山大大帝。 Kemudian ada tanduk besar Raja Yunani yaitu Alexander the Great. 以后呢，产生了四角，就是4个国家 Kemudian muncul 4 tanduk yaitu 4 kerajaan. 分裂嘛。 Karena mereka berpecah. 后来这个有一个国呢，生了一个小角， Kemudian ada satu kerajaan tumbuh ataupun muncul satu tanduk kecil. 所以那个小角是在8章9节到14节，8章23到26节记载的。 Tanduk kecil itu ada dicatatkan di pasal 8 ayat 9 hingga 14, pasal 8 ayat 23 hingga 26. 好，9章 Pasal 9我们也发现小角的那个动作。 kita juga mendapati aksi tanduk kecil ini. 我们看9章26， Kita tengok pasal 9 ayat 26. 26 Ayat 26. 过了62个期，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的名来毁灭这城和圣所，之中必如洪水冲没，必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。27 Ayat 27. 一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀和贡献之止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。大家有没有注意这样个记载跟7章和8章的小角的内容一样？ Apakah kamu perhatikan bahwa catatan dalam 2 ini ada dicatatkan di tentang tanduk kecil di pasal 7 dan pasal 8. 对，它是前面有7个，这个9章有7个7， Di pasal 9 ada 7 kali 7, 62个7。 62 kali 那 7. 62个7之后，就受膏者被剪除。 Selepas 62 kali 7 yang diurapi disingkir, 那一期之内有一个王出来 1 kali 7 masa muncul seorang raja. 这个王以后呢就立盟约， Raja ini kemudian buat perjanjian. 然后一期之半的时候，他就跟小角的动作一样。 Kemudian pada pertengahan 7 masa aksinya sama dengan aksi tanduk kecil. 所以这是我们可以看到9章里面的小角就是了。 Sekarang kita sudah boleh nampak tanduk kecil di pasal 9. 还没有结束哦， Belum selesai lagi. 因为还有10章、11、12章 Karena masih ada pasal 10, 11, dan 12. 所以从这个图里面， Daripada jadwal ini, 好，现在我给大家一个注意的方向。 beri satu arah untuk kamu perhatikan sekarang. 第一个， Pertama, 末世的列国kerajaan akhir zaman 有小角的。 ada tanduk 因 kecil. 为从这个图这样一看的时候，是关乎末世的。 Sebab kalau kita tengok dari gambar ini atau jadwal ini adalah tentang akhir zaman. 尤其在第8章Terutamanya di pasal 8. 一直在重复说这是关乎末后的意象。 Terus-menerus mengulangi bahwa ini adalah penglihatan tentang zaman akhir. 你看8章17 Kamu lihat pasal 8 ayat 17. 最后嘛， And 关乎末后的意象。 Mengenai penglihatan itu mengenai akhir masa. 对，19节
ayat 最后那 19 边关乎末后的定期， di bagian akhir mengenai akhir zaman 在26节 ayat 26最后嘛， yang 因 terakhir 为关乎后来许多的日子， mengenai masa depan yang masih jauh. 所以这些都关乎以后末世时代要发生的。 Jadi semua ini berkaitan dengan apa yang akan berlaku pada zaman akhir nanti. 所以到了第9章的时候，这个会更清楚，已经有那一个差不多看到有这个时段。 Jadi sampai pada ayat 9 lebih jelas lagi sebab sudah kita nampak temponya. 所以第二，你看第7章的， Kamu lihat pasal 7第7章从10角走出去的， yang keluar dari 10 tanduk 是罗马帝国以后的， adalah yang selepas Empire Roma, 也有小角， juga ada tanduk kecil, 然后有一个王出来，有没有？ kemudian muncul seorang raja. 如果你看7章的24， Kalau kamu lihat pasal 7 ayat 24, 后来又兴起一个王， kemudian muncul seorang raja. 这我不用解释了，也就是小角来的。 Tidak perlu dijelaskan, ini adalah tanduk kecil. 好，第8章的注意哈， Perhatikan ayat pasal 8, 看这个图，8章的 lihat gambar raja ini pasal 8, 也有小角嘛，对不对？ juga ada tanduk kecil, 同样的，有 sama 一个 juga 王走出来， muncul seorang raja. 因为你看8章的时候， Sebab bila kamu tengok ayat 8, pasal 8, 8章的23， pasal 8 ayat 23, 这4国末时，犯法的人罪恶满盈，必有一王兴起，也是有个王。 juga ada seorang raja. 对啊，第9章呢， Pasal 9, 有没有王？ ada raja kah? 有。 Ada. 你看9章的，看9章的那个26节啊， Pasal 9 ayat 26, 有一王的名， ada nama seorang raja, 不是maaf 一王的名， seorang raja yang telah diurapi. 不是， Hah? 有是一王的名， rakyat seorang raja， rakyat seorang, 对不对？ maka datanglah rakyat, ada rakyat seorang raja. 所以一王的名走出来， Muncul rakyat seorang raja. 也是一个王，但是他现在变成有名的 Juga seorang raja, tapi sekarang yang menjadi sangat masyhur. 集团来的。 Satu kumpulan. 他一个王不厉害，他现在变成是一个有名的众民的王了。 Dia bukan satu orang, dia tidak hebat, tapi dia sekarang menjadi seorang yang masyhur. Raja yang ada rakyat， 有名的王啊！ Raja yang ada rakyat. 哎，大家注意，我就把7、8就把它放在一起了， Jadi saya simpan 7 dan 8 bersama-sama. 小角嘛Tanda kecil, 7章有一王， di pasal 7 ada satu raja, 8章也有一个王， pasal 8 juga ada satu raja, 9章呢 pasal 9一王的名。 rakyat seorang raja. 7章、8章、9章哦，他们都是小角的动作的。 7, 8 dan 9 ini adalah aksi tanduk kecil. 好，那如果是这样的话哈， Kalau lah begini, 记得哈，我现在给大家看，这是我的看法， ingat ya, apa yang saya perlihatkan kepada kamu adalah pandangan saya, 做参考哈。 menjadi rujukan, 哦，跟其他的不一样的。 tidak sama dengan yang lain. 什么叫70个7？ Apa itu 7 kali 7 masa? 70个7，我们要回到9章24节。 Kita mau kembali kepada pasal 9 24. 我们70个7 70 kali 7有为你本国之名和你圣城一定了70个7。 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. 第一个是本国的名， Yang pertama bangsamu, 信徒， jemaat, pempercaya. 圣城， Kotamu yang kudus, 教会。 gereja atau jemaat. 所以对教会还有对神的圣名，已经定了70个7。 Jadi bagi gereja ataupun jemaat dan kepada umat Tuhan sudah ditentukan 70 kali 7 masa. 对哈，有6个目的。 Ada 6 tujuan. 教会走出来一定有这6个目的： Jemaat muncul mesti ada 6 tujuan ini. 止住罪过， Melenyapkan kefasikan, 除尽罪恶， mengakhiri dosa, 数尽罪孽。 menghapuskan kesalahan. 这是3个前面的啊， Ini 3 yang di hadapan. 都是要除掉的。 Adalah yang menghapuskan, melenyapkan, mengakhiri. 3个后面的，
Yang belakang ketiga mendatangkan keadilan yang kekal, 分之一象和预言， menggenapkan penglihatan dan nabi, 然后最后高至圣者。 dan yang terakhir mengurapi yang Maha Kudus. 所以70个期里面要成就6个目的。 Jadi 70 kali 7 masa di dalamnya adalah untuk melaksanakan 7 tujuan. 如果是这样的话， Kalaulah begitu, 那这个70个期前面有7个期、62个期， di hadapan 70 kali 7 masa ini ada 7 kali 7 dan 62 kali 7. 从回去重建一直到有受膏者， Daripada kembali untuk membina semula kota suci sampailah ada seorang yang diurapi, 受膏者然后要被杀掉， kemudian yang diurapi ini akan disingkir 那进入一期之内， masuk ke dalam masa tempo 1 kali 7 masa, 有一王的名出来哈。 muncul seorang rakyat, seorang 我 raja. 现在要说的刚才那个图是什么？这是小角的出现， Yang saya katakan tadi dalam gambar itu adalah tentang kemunculan tanduk 他来 kecil. 了要与许多人捐定盟约， Dia datang, dia akan membuat perjanjian dengan banyak orang, 然后进入一期之半， kemudian masuk ke pertengahan 7 masa, 他会停止祭祀和贡献， dia akan memberhentikan korban sembelihan dan korban 还有 santapan. 设立行毁坏可憎的， Dia akan mengadakan kekejian yang membinasakan. 跟主耶稣说过的一样。 Sama seperti yang pernah dikatakan oleh 我 Tuhan 们看 Yesus. 马太福音24章， Kita tengok Injil Matius pasal 24. 马太24章， Injil Matius pasal 24. 我们看15节。 Kita tengok ayat 15. 你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地读这经的人，也需要会意。 Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memerhatikannya. 他在说什么？ Apa yang dia